Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bertemu lagi dalam kelas sains. Okey, jadi kita teruskan pembelajaran kita. Kita tengok dalam gambar tu dia ada 4 gambar, iaitu dia ada lemon, kita ada uh, sabun, kita ada peria dan kita ada cuka. Jadi bila kita tengok gambar-gambar ni, cikgu yakin kan, cikgu yakin kamu dapatlah sedikit apa yang kita nak baca hari ni. Kita ada lemon, kemudian kita ada peria. Lemon ni rasa masam, kan. Cuka rasa masam. Sabun pahit, peria pahit. So apa kaitan pahit dengan masam dengan apa yang kita nak belajar hari ni? Okay. So sebenarnya kita akan masuk kepada asid dan alkali. Asid dan alkali, tunjuk kita bab yang ke-6. Hari ni kita masuk bab yang baru, iaitu bab yang ke-6. Okay. So kita masuk asid dulu. So asid ada, kita nak belajar kelas asid. Asid ni ada banyak, so kita bahagikan kepada kelas. Ada beberapa kelas, ada 2 kelas. Kemudian kita ada sifat asid. Kita nak kenal lah apa itu asid. Okay. So kelas asid dibahagikan kepada 2. Satu asid inorganik, satu lagi asid organik. Organik ni maksud dia semula jadilah. So asid organik asid semula jadi, asid inorganik maksud dia asid yang bukan semula jadi. So asid inorganik ni biasanya asid yang berada di dalam makmal lah, yang kita gunakan dalam makmal, iaitu asid hidroklorik ada dalam makmal, asid sulfurik, asid nitrik. Asid organik pula contohnya asid sitrik. Situ kan. Boleh nampak? Okey. Asid sitrik. Asid sitrik ni kita dapat daripada buah oren ataupun lemon. Okey. Jadi kalau kamu makan buah lemon, kita makan buah oren, kita dapat asid sitrik. Asid sitrik lah menyebabkan kita rasa masam pada lemon dan oren tu. Kemudian kalau kita dalam cuka kita ada asid etanoik, nama-nama lah. Okey, semut ataupun lebah dia juga ada asid. Dinamakan asid formik. Sengatan lebah tu ada asid formik. Kemudian dalam susu masam, nama pun masam kan, susu masam, so dia ada asid laktik. Okey. So ini asid hidroklorik ataupun dan asid sulfurik, iaitu asid inorganik, asid yang tidak organik yang ada dalam makmal. Okey, kemudian kita ada asid sitrik dalam buah oren, kemudian formik, kemudian laktik dalam susu masam, dan dalam cuka. Okey. So itu ialah kelas asid. Sekarang ni kita masuk kepada sifat asid. Macam mana kita nak kenal asid? So asid ni dia cecair yang tidak berwarna. Dia macam air pahit. Jadi macam mana kita nak tahu dia tu asid ataupun air pahit? Contoh cikgu bagi 2 bekas. Satu cikgu isi dengan air pahit, satu cikgu isi dengan asid. So macam mana kita nak kenal asid tu? Sebab dari segi pandangan kita, dia jernih macam biasa, macam air biasa. So kita nak kenal dia, pertama sekali rasa lah. Dari segi rasa, asid ni bersifat masam. Kita test, contohnya buah lemon tadi kan, kita test dia rasa masam, so dia ada asid. Kemudian nilai pH kurang daripada 7. Nilai pH kurang daripada 7. Okey. So pH ni satu skala untuk nak ukur sama ada dia asid, dia alkali, dia neutral. Okey, dan saintis dia dah bagi dah skala pH. pH ni dia ada satu skala. Dia bermula daripada 0, 1 sampai 14. 1 sampai 14. Okey, ini skala pH. Okey, dan antara 1 dengan 14 ni, tengah-tengah adalah 7. Tengah-tengah adalah 7. So, kalau kita test satu benda dengan skala pH ni, dapat nilai dia 5 contohnya.
skala dia dapat 5. So 5 ni kurang daripada 7. Jadi itu adalah asid. Dia bersifat, bahan itu bersifat dengan asid. Nah, tu nilai dia kurang daripada 7, 6, 4 daripada skala pH. Dan sifat yang ketiga, dia menghakis. Maksud dia bila kita titih dekat tangan kita ni, kulit kita ni, dia akan melecok lah, dia akan menghakis. Tetapi pelik juga, kenapa kita makan lemon, kita makan cuka, tak menghakis pun bibir kita, mulut kita. Okey. Yang menghakis ini untuk asid kuat. Asid kuat. Asid ni ada dua, satu asid lemah, satu asid kuat. Asid kuat ni dia kurang dengan dia kurang sangat. Maksudnya dia sampai 1, 2, 3. Yang ni memang asid kuat lah. pH dia 1, pH dia 2, pH dia 3. Yang ni memang asid kuat. Kalau lebih daripada tu, dia dekat dengan 7 ni, ini ialah asid lemah. Asid lemah ni dia tidak menghakis. Asid kuat dia menghakis. Okay. So kita makan buah lemon. Kenapa buah lemon itu tak menghakiskan bibir kita? Sebab buah lemon, dalam buah lemon itu asid dia tu asid lemah. Asid lemah. Kemudian satu lagi sifat dia, dia menukarkan kertas litmus biru menjadi warna merah. Yang ni kertas litmus ni ada dalam makmal lah. InsyaAllah lah kalau sekolah buka nanti kita boleh tengok lah. Kita boleh test dengan kertas litmus. Okay, kertas litmus dia ada dua. Satu merah, satu biru. So kita ambil yang biru. Kita ambil yang biru. Kertas litmus tu warna biru. Okay, kertas litmus tu warna biru. So bila kita test dengan asid, dia akan bertukar menjadi warna merah. Okay. Jadi itu menunjukkan bahawa yang kita rendam tu adalah asid. Okay. Kemudian membebaskan, sifatnya membebaskan gas hidrogen apabila bertindak balas dengan logam. Maksudnya kita ambil asid, kita ambil logam, contohnya zinc. Okay. Contohnya kita ada satu asid, sejenis asid. Kemudian kita ambil zinc. Kita ambil zinc, kita rendam dalam asid ni. Kita celup dalam asid tu. Dan bila kita celup, dia akan membebaskan satu gas yang dipanggil hidrogen. Itu menunjukkan yang kita celup tadi adalah asid. Kemudian membebaskan gas karbon dioksida apabila bertindak balas dengan karbonat. Sama jugalah bila kita ambil asid, kita celup dengan karbonat, kita ambil karbonat, kita celupkan dia, dia akan membebaskan gas karbon dioksida. Okay. Okay. So ini adalah skala pH tadi. Jadi ini 7. 7 adalah neutral. Dia ada 0 sampai 14 lah. Skala dia 0 sampai 14. Jadi 7 tengah-tengah ni adalah neutral. Kurang daripada 7 adalah asid. Cikgu ada asid kuat, asid lemah kan. So asid kuat dia 1, 2, 3 ni. Belah ni. Kita test dengan pH, dapat nilai dia 1, dapat nilai 2, dapat nilai 3. Yang tu adalah asid kuat. Bila kena kepada kulit kita, boleh menyebabkan kulit kita terhakis. Tapi bila kita test dapat 4, dapat 5, dapat 6, dia dekat, dia hampir dengan 7, itu adalah asid lemah. Bezalah asid kuat dengan asid lemah. Lebih daripada 7, itu adalah alkali. 8, 9, 14 adalah alkali. Sama dengan asid dekat dengan 7, ini ialah alkali lemah. Alkali lemah. Dekat dengan 14, ini ialah alkali kuat. Maksudnya dekat dengan 7, itu lemah. Jauh daripada 7, kuat. Sama ada asid, kalau kurang daripada 7, 1, 2, 3, jauh daripada 7, itu ialah asid kuat. Jauh daripada 7, iaitu lebih daripada 7, iaitu 12, 13, 14, itu ialah alkali kuat. Dekat dengan 7, lemah. Sama ada asid ataupun alkali. 7 ialah neutral. So itu ialah skala pH mengukur tahap
asid dan tahap alkali. Okay. So ini cikgu gambar tadi. Kita ada kertas litmus warna biru, kita rendam dalam asid, dia bertukar jadi warna merah. Cikgu yakin kamu dah pernah buat di sekolah rendah kamu lah. Okay. Alkali pula, habis asid. Sekarang kita masuk alkali. So alkali, contohnya kita ada kalium hidroksida, kita ada natrium hidroksida, kita ada kalsium hidroksida. Okey, macam mana nak kenal dia? Okey, dari segi nama tu. Okey. Sebelum tu, okey. Kalaulah dari segi nama, macam mana kita nak kenal? Kalau asid ni dia ada ik di belakang. IK ni, ik di belakang. Hidroklorik, sulfurik, nitrik, citrik, etanoik, formik, laktik. So dia ada ik di belakang, itu adalah asid. Berbeza dengan alkali, dia ada hidroksida di belakang. Kalium hidroksida, natrium hidroksida, kalsium hidroksida. So dalam soalan, bila nampak hidroksida ni, itu menunjukkan alkali. Kalau ada ik, hidroklorik, citrik, itu ialah asid. Okey, kita masuk kepada sifat dia. Ini contoh alkali, pria dan ubat gigi. So, alkali pertama sekali, kalau asid kita rasa masam. Tapi alkali dia rasa pahit. Dan nilai pH dia lebih daripada 7. Kita tengok sekali tadi kan, skala pH kan. So, lebih daripada 7 ialah alkali. Dan dia terbalik dengan asid, dia menukarkan kertas litmus warna merah menjadi warna biru. Jadi kita ambil warna merah, kita celup dalam asid, dalam alkali, kertas litmus merah itu bertukar menjadi warna biru. Dan sifat dia menghakis. Menghakis bagi alkali kuat. Iaitu kurang lebih daripada 7 dekat dengan 14. 12, 13, 14. Yang tu ialah alkali kuat. Bertindak balas dengan garam amonium. Yang ni sifat kimia lah. Bertindak balas dengan garam amonium untuk membebaskan amonia. Contohnya natrium hidroksida, yang ni alkali, bertindak balas dengan amonium klorida, yang ni amonium, dia akan membebaskan amonia. Itu sifat kimia sajalah. So yang paling penting, rasanya pahit, lebih daripada 7 pH dia, menukarkan kertas litmus warna merah menjadi warna biru dan menghakis bagi alkali kuat. So, alkali di mana? Di sini. Lebih daripada 7. Dan dekat dengan 14, itu ialah alkali kuat. Dan sifat dia boleh menghakis. So, dia menukarkan kertas litmus warna merah menjadi warna biru. Okay, dan dia bersifat dengan menghakis. Sama macam asid tadi. Okay. So, setakat itu dulu. Okay, kalau kertas litmus ni, kita ada satu perkataan yang kita panggil sambal. Sambal. Kalau siapa-siapa nak ingat lah. Boleh elok sikit. Sambal. Okey. Kalau asid, asid kan, asid dia menukarkan jadi daripada warna biru kepada warna merah. BM ialah biru kepada warna merah, iaitu asid. Alkali pula, alkali dia belah kanan. So belah kanan merah menjadi warna biru. Yang ni untuk kertas
litmus. So kalau pening nak tahu mana biru mana merah, ingat perkataan sambal ni. Kemudian tengoklah belah kiri ataupun belah kanan, asid ataupun alkali. Kalau asid daripada warna biru kepada warna merah, B ke M. Kalau alkali belah ni merah kepada warna biru. So setakat itu adalah saja pembelajaran kita untuk hari ini. Cikgu harap kamu boleh faham. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.